Bila masuk anime tu, saya rasa macam kata orang rezeki lah untuk kita orang. Macam lombong emas lah. Effects dia lebih baik lagi in fact daripada dalam movie lah. Dia bukan sekadar untuk buat animation yang cantik, tapi kena cerita yang inspire the audience. Something different lah daripada apa yang selalu kita tengok kat Malaysia kan. Saya tahulah awak tu orang kaya. Doraemon, tengoklah ni Doraemon. Alan abad ke-20. Saya rasa macam seronoklah sebab kita bekerja macam kita ni pelakon. Tapi orang tak tahu, orang tak nampak. Saya dapat realisasikan yang saya dah lama teringin nak buat, iaitu cosplay. Janaldi ni merupakan taruhan pertama lah orang katakan. Tapi tak sangka boleh sampai level sebegini sekali lah. Bila kita expand dunia tu, kita kena ada banyak idea untuk kenalkan lagi banyak apa yang buat orang lagi suka nak tengok. Di Malaysia, animasi mula diperkenalkan susulan penubuhan unit filem Malaya pada 1946. Namun semarak anime Jepun menghiasi memori dunia kanak-kanak di negara ini hanya sejak 3 dekad lalu. Dragon Ball, Naruto, Sailor Moon, Shin-chan dan Doraemon menemani zaman membesar generasi kelahiran era 80-an dan 90-an. Ruhayah Ibrahim antara individu yang sudah lama menabur bakti dalam hiburan anime di negara ini. Siri anime Doraemon versi bahasa Melayu mula ditayangkan di Malaysia pada tahun 1992 hingga 2019. Kemasukan siri anime yang membanjiri dunia televisyen di Malaysia, terutama TV3 pada ketika itu, bagai hujan emas buat pengalih suara seperti Ruhayah. Masa tu kita rasa macam bersyukurlah sebab maksudnya kita ni dah bidang kita pengalih suara. Bila masuk anime-anime kan dulu kita cerita Jepun, lepas tu Brazil, lepas tu cerita Korea lah apa semua. Jadi bila masuk anime tu saya rasa macam satu untuk dubbers, sebagai seorang dubbers macam satu kata orang rezeki lah untuk kita orang, macam lombong emas lah untuk kita orang mengurit dapat seketul emas ke apa kan. Ternyata, keakraban Doraemon dan Nobita bukan sekadar di alam animasi, tetapi terzahir di dunia nyata. Sudah berkecimpung dalam bidang alih suara sejak 1974. Azizah Jais masih lagi aktif secara sambilan membawa suara watak Nobita. Luar biasa bagi wanita berusia 75 tahun ini yang mampu mengekalkan suara kanak-kanak lelaki sehingga ke hari ini. Kami memang akrab lah sebenarnya. Kak Azhar dengan ayah ni memang dari dulu pun memang ayah sebelum Kak Azhar daripada awal, Kak Azhar lagi daripada awal lah dubbing kan. Kak ayah pun macam tu. Kadang kita cuma bagi pendapat macam bertanya apa yang kurang, apa yang ini. Itu sebenarnya kita boleh sesama kerjasama. Itu boleh jadi seorang yang baik sehingga hari ini. Ada yang tak irihi juga, ada yang tak boleh kan. Tapi Kak Azhar dengan ayah dah memang dah sehingga hari inilah. Daripada muda sehingga dah masing-masing jadi nenek. Itulah dia. Alhamdulillah lah. Walau suara emas ini sudah menghiasi memori zaman kanak-kanak sejak puluhan tahun lalu, bakti mereka baru sahaja didendang melalui siaran media sosial yang tular. Doraemon, tunggulah saya. Janganlah lari. Saya nak tanya ni kenapa dengan muka saya ni Doraemon. Hei Doraemon, awak pun sama jugalah. Hei Doraemon, kenapa dengan muka saya? Apa awak nampak dengan muka saya ni? Doraemon, tunggulah saya. Tunggulah. Awak cakaplah. Rasa macam bersyukur pada Tuhan apa yang diberi pada kita kan.
Sehingga daripada dulu sampailah sekarang kan. Jadi Kak Azhar rasa seronok jugalah. Tak sangkalah pula kita ni diminati. Dah bila dia nak tahu siapa dia apa semua, maknanya rasa bangga juga cakap dengan Raya lah, dengan Doraemon. Kata tak sangka kita ni ada juga diminati. Benda dah lama kan, kita dah bertahun kan kita dengan suara tu. Memanglah kita rasa sayang sebenarnya. Saya kadang-kadang saya tak sedar juga dalam selama-lama ni bila bercakap tu tak tahu kita ni bercakap, terdengar suara Nobita tu keluar kan dalam hidupan saya. Jadi itulah dia suara yang ada. Nobita, saya ada mainan baru. Saya tahulah awak tu orang kaya. Doraemon, tengoklah ni Doraemon. Tak apa, jangan risau. Saya ada alat. Alat abad ke-20. Tengok. Saya pun ada jugalah. Tunjukkan kat Sonia tu. Hebatnya. Lagi mahal pada barang awak baru tunjuk kat saya tadi. Tengoklah. Padan muka dia kan? Ya. Padan muka dia. Ya. Bukit Beruntung, Rawang, Selangor. Mahligai ini menjadi saksi jatuh bangun Ruhaiyah dalam membina kerjayanya. Telah mengabdikan diri dalam dunia alih suara sejak tahun 1993, wanita berusia 57 tahun ini mengimbau kesukarannya ketika di awal pembabitan dalam bidang ini. Dulu kita orang dubbing kan satu grup. Ini masa mula-mula mungkin orang lama bercampur dengan orang baru. Jadi untuk menyiapkan satu cerita, dulu kalau satu cerita tu 1 jam, satu episod, dia mengambil masa kadang berhari-hari. Cuba bayangkan ni, kita dibayar sikit tapi mengambil masa contohlah 3 hari untuk menyiapkan satu episod. Sudah sebati dengan jiwanya, seni alih suara bagai darah mengalir dalam badan Ruhaiyah. Walaupun tidak dikenali oleh setiap kanak-kanak yang menonton animasi Doraemon, namun dia tetap merasa puas apabila hasil karyanya diminati dan ditonton jutaan manusia sepanjang 17 tahun disiarkan. Yang buat saya rasa macam seronok di dalam bidang ni mungkin persahabatan, sebab lagipun kerja kita orang ni adalah satu kerja seni yang orang lain tak nampak, maksudnya kerja di sebalik tabir kan. Jadi saya rasa macam seronoklah sebab kita bekerja macam kita ni pelakon tapi orang tak tahu, orang tak nampak. Jadi keseronokan saya di situlah. Syukur juga saya dapat bahagikan ramai rupanya orang-orang di penonton-penonton di Malaysia ni. Saya rasa bahagia sangat. Saya akan tukar dunia ni jadi dunia tanpa tikus. Mesin pengubah dunia. Hari Minggu di pusat membeli belah di Lembah Kelang jarang sekali sunyi dari kemeriahan penggemar anime. Animasi merujuk kepada seni mencipta gerakan berturut imej statik, manakala anime adalah gaya penataan watak-watak animasi atau kostumnya. Meminjam budaya cosplay dari warga negara Matahari Terbit, kebiasaannya peminat anime hadir sebagai watak dari siri kegemaran mereka. Sebagai ibu, kita stres kan kat rumah. So bila saya actively cosplay, ini membantu saya untuk dah tak moody, dah tak stres. Bila dapat join kawan-kawan, adalah satu masa, satu me time tu untuk jadi all out, jadi diri sendiri all out. Saya hari ini datang sini cosplay dengan have fun je dengan kawan-kawan saya. Saya rasa gembira sebab setiap kali saya dapat bawa watak ni, lepas tu bagi orang gembira nampak karakter ni, saya rasa puas hati. Saya suka dress up sebab saya dapat bawa watak ni in real life supaya orang dapat tengoklah macam mana rupa dia sebenarnya. Sarah Kristina Lutfan atau lebih mesra dikenali sebagai Sarah Nai, mula menjinakkan diri dalam hobi cosplay sejak 6 bulan yang lalu. Inilah rutin hujung minggu Sarah dan rakan baiknya untuk lari sebentar dari kesibukan sebagai seorang pelajar di sebuah universiti tempatan. Bila saya datang event macam ni, bila ada orang semua komuniti yang sama ni, saya rasa sangat gembira sebab saya dapat cakap pasal hobi saya, minat saya dengan orang yang faham, tanpa perlu explain panjang-panjang. Saya boleh macam kongsi je. Macam dia orang boleh kongsi, you nak cosplay apa nanti, nak cosplay sama-sama tak. Jadi saya rasa seronok sangat benda ni.
Otaku bermaksud mempunyai obses terhadap hiburan anime dan manga. Acara Jom Otaku Matsuri yang bermaksud Festival Otaku memberi ruang bagi komuniti otaku menzahirkan minat mereka kepada dunia fantasi manga tanpa sebarang stigma, terutamanya buat si pemakai hijab. Di sini, mereka masih bebas memperaga kostum watak siri anime menggunakan kreativiti penggayaan hijab sebagai rambut alternatif. Pertandingan hijab cosplayer seperti ini menjadikan mereka lebih selesa dan berani tampil di khalayak ramai dengan gaya kesukaan. Cosplay ni sebenarnya adalah kostum roleplay di mana diorang akan pakai kostum favourite karakter diorang. Tapi kalau macam kat Malaysia ni, di mana yang macam Muslim especially yang berhijab lah, diorang nak cosplay karakter seksi tu kadang-kadang diorang takut, susah. Tapi disebabkan dampak koza-koza yang alter baju apa semua, so tak ada masalah. Pertandingan hijab cosplay yang ada di event ni, dia lebih kepada pemakai hijab lah. Saya juga nak bantu hijab koza ni keluar sebab kita jadi orang, kita nak build confidence diorang lah. Tak semestinya dalam hijab koza, dalam mana-mana bidang pun confidence tu penting lah untuk diorang keluarkan dulu, baru diorang boleh kenal dunia. Kehadiran rancangan siri anime dalam siaran televisyen di negara ini sejak 3 dekad yang lalu masih memberi impak hingga ke generasi kini. Masyarakat, terutamanya di bandar besar, makin mengenali komuniti otaku dan budaya cosplayer. Melaluinya, lahir ramai individu berbakat kreatif yang komited dengan hobi ini. Nurul Shakirah Samsul atau lebih dikenali sebagai Shakira Izumi dalam komuniti cosplayer adalah juri dan penganjur pertandingan hijab cosplayer. Menceburi bidang ini sejak hampir 10 tahun, Shakira kini lebih aktif menganjurkan acara buat peminat anime yang baharu menjinakkan diri dalam hobi ini. Pada awal pembabitan, Shakira mendapati sukar untuk mencari kostum yang sesuai dengan pemakai hijab sepertinya. Sejak itu, dia bertungkus lumus mempelajari asas menjahit dari ibunya. Sebenarnya hobi saya ni start daripada ayah saya sebenarnya. Ayah saya memang ajar anak dia untuk kenal video game, ajar anak dia tengok kartun, lagi-lagi macam animation, anime lah. Anime pertama saya tengok masa tu rancangan dekat TV Dragon Ball. Masa tu baru saya kenal anime. Mula-mula saya suka kostum macam anime kan. Tapi makin lama saya terjatuh cinta dengan karakter game. So saya lebih suka cosplay karakter game. Sebab dia lebih unik, baju dia pun susah nak cari. So, sebab tu saya rasa nak buat lah. Walau jahitan tidak sesempurna busana di butik, Shakira merasa puas apabila kostum buatan sendiri mirip dengan watak dari siri permainan video kegemarannya. Sebenarnya saya tak berapa minat berjahit, tapi disebabkan karakter yang saya suka ni semua karakter yang susah nak dapat, so saya belajar menjahit sebab nak buat baju tu. Saya lebih prefer menjahit sendiri kalau kostum saya susah nak cari. Sebab tu saya akan menjahit daripada mencari. So bila saya dah siap jahit, so saya rasa macam bangga saya pakai hasil tangan saya sendiri. So bila saya pun macam, wah tak sangka sebenarnya boleh juga buat baju ni. Ni rantai ni nanti just follow. Hari ini, Shakira memilih untuk menjelma sebagai watak Rafaela, seorang bidadari dari siri permainan video terkenal Mobile Legend. Besarkan kertas. Bagi melengkapi gaya itu, wanita berusia 29 tahun ini sering meminta bantuan rakannya, Faiz Rosli, untuk mencipta prop khusus untuknya. Hari ini saya datang ke rumah pelanggan untuk membuat sedikit alteration terhadap prop mereka. So kat sini saya dah berbincang dan membuat sedikit alteration kat prop mereka. Kalau berjumpa dengan customer face to face lagi senang sebab diorang akan cakap apa benda yang diorang nak straightforward, as detail as they want. So kalau kita buat kat depan mata mereka, diorang terus kalau ada apa-apa perubahan, diorang terus boleh ubah. Pada asalnya,
Pembuatan prop dari siri anime ini sekadar aktiviti kegemaran Faiz sahaja. Kini, minat terhadap hobi ini membuahkan pendapatan yang lumayan apabila mendapat banyak pesanan untuk melengkapkan gaya cosplayer dengan sentuhan karya Faiz yang unik. Berbeza dengan awal pembabitannya, hari ini Shakira berbangga kerana sub budaya cosplay semakin diterima baik oleh masyarakat. Gelombang budaya anime tidak terlepas dari mempengaruhi Sarah Christina untuk menceburi hobi serupa. Baginya, fitrah bertudung tidak menghalang anak kelahiran Terengganu ini untuk meneruskan minatnya dengan cara yang lebih kreatif. Saya minat hobi ni sebab sejak daripada saya 6 tahun, saya minat anime ataupun animasi Jepun tu. Dulu TV9 saya tengok, dia orang biasa tayang cerita macam Sailor Moon, cerita Mermaid Melody, Pokemon, semua tu. Dan saya jadi minat untuk explore ataupun untuk cari lebih dalam tentang anime ni lah. Lepas tu bila saya buat carian tentang anime ni di social media, saya pun jumpalah cosplay. Jadi sejak daripada kecil saya mempunyai minat lah untuk bercosplay ni. Sebab saya ni bertudung, berhijab. Jadi saya fikir macam mana saya nak cosplay kalau saya tak boleh nak pakai wig ataupun rambut palsu. Saya macam terpaksa lepaskan impian saya untuk bercosplay ni sebab saya fikir benda ni untuk orang yang boleh pakai wig je ataupun untuk orang yang tidak bertudung lah. Selain menjadikan hobi ini sebagai ganjaran setelah penat belajar, ia juga memberi peluang bagi Sarah untuk meneroka personaliti dan watak yang berbeza-beza. Hari ini, Sarah memilih untuk tampil sebagai watak Yao Yao dari siri permainan video berperanan dari China, Genshin Impact. Sifat watak yang comel dan periang, Sarah memberi fokus yang lebih untuk meniru gaya solekan dan style rambut Yao Yao. Kalau kita tengok macam biasanya cosplayer in general, dia orang akan pakai wig. Kalau macam untuk non-hijabi lah, dia orang akan pakai wig. So biasanya wig ni dia kan umpama rambut betul. So dia orang just style macam pakai hairspray, dan style wawal. Tapi bagi hijabi cosplayer ni pula, sebabkan kita ni nak bagi nampak sama macam karakter tu tanpa perlu pakai wig. So kita ni cari alternatif lain, pakai hijab untuk bentuk seperti rambut lah untuk gantikan wig tu. Bukan perkara yang mudah untuk menata gaya tudung menjadi mirip watak asal. Kebiasaannya, pelajar berusia 21 tahun ini mengambil masa 1 hingga 2 jam bagi menyiapkan satu style rambut bergantung pada tahap kerumitan sesuatu gaya. Pernah suatu ketika, Sarah hampir melepaskan keinginannya untuk menjadi cosplayer. Namun, kali pertama melihat kemunculan seorang cosplayer bertudung pada satu acara bagaikan memberi sinar baharu buat Sarah bagi meneruskan mimpinya. Detik itu, dia mula menerokai alternatif gaya tudung sebagai pengganti rambut palsu dan meneruskan angannya. Bila saya buat hijab cosplay ni, saya kena ada kreativiti juga untuk bayangkan macam mana rambut ini perlu di-stylekan untuk hijab ni, semua ni. Dan selain itu juga saya dapat rawat jugalah inner child saya ataupun kata impian saya masa kanak-kanak dulu. Jadi bila saya cosplay ni, saya rasa macam saya dapat realisasikan impian saya yang saya dah lama teringin nak buat, iaitu cosplay. Okay, cosplayer number 2 is Nai. Make some noise. Dikenali sebagai hijab cosplayer, mereka yang baharu memasuki bidang ini menyertai pertandingan peragaan sebagai batu loncatan untuk dikenali dalam komuniti mereka. Memperagakan watak Yao Yao juga menjadi medan ekspresi watak riang dalam dirinya. Ia mendorong Sarah untuk lebih berkeyakinan dalam dunia sebenar.
competition ni saya dapat gain experience lah untuk first time masuk cosplay competition, dan saya rasa mungkin dia akan dapat membantu saya untuk hilang stage fright, untuk saya lebih confident depan orang ramai, dan juga untuk saya belajar perform lah depan orang ramai. Kehadiran dan pengaruh anime Jepun sejak 3 dekad lalu turut mencetuskan satu industri baharu di Malaysia. Impaknya menghasilkan generasi pelopor animasi 3 dimensi di negara ini. Kini, pasti ramai mengenali laungan slogan "Bertindak Segera". Siri animasi kegemaran rakyat Malaysia, Ejen Ali, kini memasuki musim ketiga yang bakal disiarkan pada penghujung Jun ini bersempena sambutan ulang tahun TV3 yang ke-39. Antara perintis yang mencorak dan merancakkan dunia animasi 3 dimensi di Malaysia, Usamah Zaid Yassin, sebuah nama yang cukup dikenali oleh penggemar siri animasi tempatan. Bermula sebagai seorang juru animasi yang pernah terlibat dalam penghasilan karya animasi terkenal pada awal penlibatannya, Usamah antara individu barisan hadapan yang membentuk masa depan animasi di Malaysia. Dengan pengetahuan dan pengalaman yang hebat dalam dunia animasi, Usamah kemudiannya mengorak langkah sebagai pengasas dan pengarah pengurusan syarikat animasi miliknya, Wow Animation, yang ditubuhkan pada 2013. Sebagai pencipta dan sutradara siri animasi Ejen Ali, dia tidak menyangka penerimaan luar biasa peminat terhadap karakter Ejen Ali. Kita cuba cari kelainan daripada apa yang dah ada dalam market, dan pada Ejen Ali, masa kita fikirkan mula-mula idea tu, kita tengok ada ni spy Malaysia lah, kita orang kata. So daripada situ saya tengok genre ni boleh buat action, boleh buat komedi kan, boleh buat benda-benda yang cool dengan gadget dia, mungkin ada vehicle yang menarik. Bagi menghasilkan sesebuah siri animasi yang hebat dan berkualiti, memerlukan pasukan yang mantap, mempunyai pemahaman menyeluruh mengenai idea dan konsep karya animasi serta mampu bergerak sebagai satu unit yang seiring. Pasukan juru animasi yang menjayakan siri animasi Ejen Ali di bawah pemantauan Usamah ini merangkumi pelbagai kemahiran dan pengkhususan dalam penghasilan animasi Ejen Ali ini sehingga menerima pengiktirafan unggul. Penerimaan siri animasi Ejen Ali daripada penonton dan peminat dari dalam dan luar negara sejak musim 1 dan 2 sehingga membawa kepada kejayaan filem Ejen Ali memungkinkan penghasilan Ejen Ali musim 3. First kali saya rasa yang paling baru dan mungkin orang tak pernah tengok is macam mana Ali sebagai ejen tapi tak ada iris. Sampai mana kebolehan dia sebenarnya. I think that's something yang mungkin penonton boleh discover, dan in fact kita orang pun masa menulis tu macam mana kita orang nak sampaikan, macam mana kita nak cuba projek Ali ni tanpa iris. Usamah mengakui bukan mudah untuk mendapatkan ilham bagi menghasilkan jalan cerita dan arah naratif Ejen Ali serta memerlukan pelbagai sumber rujukan. Dalam menyelami idea dunia ejen perisikan, barisan 5 penulis skrip yang diketuai beliau sendiri kerap menonton filem, siri kartun dan novel berkaitan risikan. Pembikinan skrip Ejen Ali musim 3 kali ini mengambil masa 1 tahun setengah sebelum kerja produksi bermula pada April 2021. Figura Ejen Ali bukan sahaja dicipta untuk menjadi hero bagi penonton kanak-kanak, malah menerapkan pengajaran serta nilai murni menerusi misi yang memujakan sepanjang musim.
saya rasa yang paling separate Agent Ali daripada yang lain bila sampai ke storyline. Sebab bila kita cerita tentang genre spy ataupun agent ni, jaranglah dia orang akan buat cerita yang straightforward kan. Dia kena ada elemen-elemen investigation. Orang kata cerita dia kena sedikit sebanyak menduga minda sikit lah kan. Jadi pada masa tu of course kita pun tak tahu sama ada boleh buat ataupun tak. Tapi kita fikir kalau berjaya buat something macam tu, InsyaAllah dia akan boleh jadi something different lah daripada apa yang selalu kita tengok kat Malaysia kan. Terkenal dengan dunia penceritaan inovatif, franchise animasi Agent Ali mengetengahkan teknologi moden yang digabungkan dengan pelbagai elemen tradisional Malaysia dan serumpun menerusi konsep dan jalan ceritanya. Pasukan pemikir dan pencetus idea kreatif mempunyai tugas yang cukup penting. Pengarah kreatif Syafiq Issa antara yang bertanggungjawab dalam perkembangan jalan cerita, penghasilan watak baharu dan set bagi Agent Ali musim terbaru ini demi kepuasan halwa mata peminat setia Agent Ali. Bila season 3 ni, kita always nak fikir apa lagi yang kita boleh tambah, apa yang kita boleh kenalkan dekat season ni kan. Kita adakan Mata Arena, competition untuk agent ni. Dan kita bila nak tambah agent-agent baru ni, kita fikir kalau season 2 dah cerita pasal akademi agent yang dalam kawasan Cyberraya, apa kata kita buat grup baru daripada international. Kita panggil agent muda antarabangsa. So agent muda antarabangsa ni memang kita ambil daripada luar negara lah. So ada 4 agent yang kita kena ada kelainan lah antara agent tu. Rahsia garapan mantap dan ramuan penceritaan istimewa dalam siri kali ini untuk memberikan kelainan dan pengalaman berbeza kepada penonton. Pasukan penulis skrip Agent Ali sentiasa memerah idea memastikan jalan cerita setiap siri tidak seperti yang dijangkakan peminat, malah mampu memberi kejutan demi kejutan. Setiap season dengan movie ada plot twist dia kan. Sekarang bila lagi lama kita buat, kita jangkakan penonton akan expect plot twist ni, tapi kita tak boleh buat benda sama. Kita kena buat benda lain, kita kena trick balik diorang kan. So kalau diorang expect akan jadi benda ni, kita kena tahu awal-awal supaya kita tak ikutlah benda tu. So plot twist tu menjadi kita punya salah satu cabaran besar lah nak buat. Bila kita expand dunia tu, kita kena ada banyak idea untuk teruskan lah, sebab dia tak boleh sama macam season 1 kan. Kalau tidak nanti semua sama kan. So kita nak kenalkan lagi banyak excitement kan, apa yang buat orang lagi suka nak tengok. Menyoroti kejayaan filem Agent Ali dengan kutipan pecah panggung 30 juta ringgit, siri animasi kegemaran ramai, Agent Ali bakal kembali dengan musim terbaharu ke TV3. Dengan pelbagai anugerah yang diungguli, terbaharu, Agent Ali musim ketiga memenangi anugerah program animasi 3D terbaik di Asian TV Awards 2022 Disember lalu. Cabaran utama bagi juru animasi ketika penghasilan Agent Ali musim 3 ialah ianya terpaksa dijalankan di rumah sewaktu Perintah Kawalan Pergerakan akibat pandemik COVID-19. Sungguh pun berdepan dengan pelbagai kekangan, Usamah berbangga dengan pencapaian yang diraih untuk siri kali ini. Effects dia lebih baik lagi in fact daripada dalam movie lah. Kita actually go into the 3D software dan explore macam mana buat effects yang lagi realistik, yang lagi interaktif dengan the scene. Part mana yang patut cantik tu buat betul-betul cantik, part mana yang boleh relax sikit kita keep it simple asalkan message tu boleh disampaikan dengan baik. Kalau tengok kat musim 3 tu nanti dia detail yang lagi stunning lah. Menggalas tugas sebagai pengarah seni dan penjenamaan bagi harta intelek Agent Ali, Fuad Maddin terlibat dalam rekaan karakter dan set dalam siri animasi Agent Ali. Dalam musim ketiga ini, watak baharu diperkenalkan, menjanjikan kelainan serta tahap jalan cerita yang jauh lebih menarik dan berbeza.
Ejen Ali juga akan memasuki fasa kematangan karakter di sepanjang siri ini. Menyambung semula perkembangan watak dari filem Ejen Ali sebelum ini, pasti mengujakan peminat tegar siri ini. Gadget dia gasing. Gasing tu dia dapat daripada mak dia punya dulu. Season 3 ni dia cuba ikut macam mana mak dia buat, tapi dia upgrade sendiri. So dari segi karakteristik tu kita nak tunjuk yang dia cuba grow as seorang ejen tekno. Bila team suggest upgrade tu, dia dapat satu magnetic suit. So magnetic suit tu complement dengan dia punya gadget, which is gasing. Dengan cara dia berlawan sebelum ni baling-baling gasing, tapi bila tangkap balik gasing tu dia boleh macam float secara magnetik lah dekat dia punya suit. Kejayaan dan peningkatan kualiti animasi 3 dimensi filem Ejen Ali pada 2019 menggariskan satu penanda aras baharu buat pasukan juru animasi Ejen Ali. Biarpun dengan kerahan tenaga juru animasi seramai lebih 50 orang, proses menyiapkan animasi Ejen Ali musim ketiga kali ini mengambil masa lebih 21 bulan. Tempoh masa yang panjang ini diperlukan bagi menghasilkan animasi berkualiti tinggi serta bertaraf antarabangsa setanding dengan kualiti filem sebelum ini. Pasukan juru animasi sentiasa peka melakukan penambahbaikan yang sesuai dengan teknologi animasi masa kini agar tidak ketinggalan dan kekal terkini. Kita orang create satu team effects lah kita orang panggil, untuk buat visual effects. So dalam visual effects ni ada efek-efek macam laser semua tu. Bila ada team effect tu, semua efek-efek laser, asap, air ke apa yang diperlukan akan jatuh pada team tu lah. So diorang boleh fokus effect tu, and dia lagi cantik lah sebab dah fokus buat kan. So and then boleh guna software lain untuk cuba lah. Team effects ni diorang boleh fokus on buat simulation. So asap tu lagi real, lagi nampak macam asap betul lah. Itu antara benda yang kita orang improvise kat season 3 lah. Siapa demo ni? Ini kawasan gue. Kita orang develop karakter baru tu sebenarnya sebab nak tunjuk world Ejen Ali ni. Selain Cyberraya, ada sektor-sektor lain lah. Rizka, karakter dia tu kita nak ambil di Indonesian. And then kita orang develop dia based on pelakon Indonesia tu, Yayan Rihan. Senjata dia kita bagi dia kerambit lah. Alex ni, description yang kita orang dapat is dia macam salah satu reference lah, Khabib lah. So dia tu macam boleh control gravity yang kena kat dia lah. So dia boleh berubah jadi lagi berat dengan boleh berubah jadi lagi ringan lah. Kim ni first description kita dapat macam K-pop idol, penuh dengan colour lah. So rambut dia pun tukar colour. So kita bagi dia gitar. So daripada gitar tu bila dia main gitar dia tu boleh shoot projectile wave lah. Sam ni macam James Bond yang wannabe lah. Cacah, cool dan macho tu lah. Gadget dia kita orang bagi jam yang boleh tembak. So dia agak stealthy. Kita punya vision dia bukan sekadar untuk buat animation yang cantik, yang kita rasa it's a beautiful masterpiece, tapi kena cerita yang inspire the audience, yang boleh move the audience kan. Ejen Ali ni merupakan kita punya produk pertama dekat WOW. Taruhan pertama lah orang katakan. Kita aspire untuk buat yang terbaik, tapi tak sangka boleh sampai level sebegini sekali lah. Rakan-rakan kamu yang lain tidak akan dapat meneruskan pertandingan. Mata perlukan kamu untuk fokus pada arena. Betul. Akan dapat. Demi mewujudkan roh dan emosi kepada karakter animasi Ejen Ali, pemilihan pelakon suara memainkan peranan yang sangat kritikal. Syafiq Issa turut berperanan sebagai pengarah dan penyelaras suara yang memastikan kualiti lakonan dan lantunan suara pelakon menepati skrip dan jalan cerita setiap episod. Siri animasi Ejen Ali mempunyai lebih 20 orang pelakon suara yang berkebolehan melakonkan suara pelbagai watak. Boleh dikatakan hampir setanding dengan pelakon sebenar. Based on karakteristik karakter baru ni, kita dah boleh nampak dah karakter macam ni dia perlukan suara yang kasar ke, lembut ke, yang besar, kecil, acting dia, perwatakan dia macam mana. Semua tu untuk bila translate ke voice recording, kita akan kenal. Ejen Sam macam ni perangai dia, Ejen Rizka macam ni perangai dia. Kalau skrip perlukan karakter tu untuk berlakon secara macam mana, kita akan try to translate apa yang pada skrip tu kepada voice acting. Peminat Ejen Ali yang tegar daripada season 1, season 2 movie, season 3 ni akan jadi satu benda yang lagi exciting sebab banyak benda, elemen baru yang kita kenalkan, tapi kita juga ada elemen daripada season 1 dengan 2 dengan movie.
Dalam menghasilkan sebuah karya animasi hebat, satu lagi elemen penting yang sangat dititik beratkan ialah runut bunyi. Tugas utama ini digalas oleh dua komposer muda, Azri Yunus dan Hakim Kamal. Mereka telah terlibat dalam penghasilan runut bunyi serta lagu dalam siri Ejen Ali sejak musim 1 hingga 3 dan juga filem. Kita tahu Ejen Ali ni adalah futuristic spy, futuristic sound ataupun sci-fi dan juga modern lah, electronic music. Tapi kita nak lebih daripada tu. Kita nak bawa orang boleh relate dengan cerita ni. So, emosi tu kita kena bawa lebih kepada orkestra. Orkestra ni dia akan sentuh sikit lah kita punya emosi. Kita nak create something yang baru juga. Kita masih ada semangat untuk buat sesuatu yang fresh lah. For the market. Kita gabungkan balik 1, 2 dan movie. Kita try buat macam mana nak create supaya tidak sama dengan yang sebelum-sebelumnya. Peranan muzik dan bunyi dalam tirai layar menetapkan suasana kepada suatu babak situasi dan memberi nafas juga terjemahan kepada karakter yang ingin ditonjolkan. Sehingga kini, Azri dan Hakim sudah pun berjaya mengadun dan merekod hampir 90 runut bunyi bagi keseluruhan siri Ejen Ali. Muzik ni dia sangat unik dengan dunia moden sekarang. Kita dah ada senang lah di hujung jari lah. Tapi masih lagi kekurangan lah kalau kita tak letak benda organik. Favourite saya dengan Hakim pakai trumpet. So sebab trumpet ni dia bagi semangat. So saya implementkan tu dalam Ejen Ali juga. Ada graf dia, Ejen Ali daripada bawah. Dia nak jadi heroic ke, dia nak jadi something yang boleh move the story ke, kita akan push the trumpet. Fenomena anime sudah mula diterima oleh pelbagai lapisan masyarakat, malah mempunyai pengikut dan peminat tersendiri. Ia kini menjadi sebuah budaya baharu masyarakat yang membuka pelbagai ruang dan menyatukan peminatnya melalui pelbagai bentuk apresiasi. Dari siri anime popular 90-an yang mewujudkan lapisan pelakon alih suara karakter anime terkenal, antara generasi anime pertama yang menjadi pelopor kepada kemasukan anime pelbagai genre sehingga kini, kepada pengaruh anime dalam pemakaian kostum karakter oleh komuniti cosplay yang membawa kepada revolusi animasi 3 dimensi karya tempatan seperti animasi Ejen Ali yang mengangkat nama negara Malaysia di mata dunia. Budaya yang dihidupkan oleh anime merentasi etnik, platform, malah pembangunan ekonomi di sesebuah rantau. Dari imajinasi yang tidak dibatasi oleh kenyataan, fantastiknya sebuah dunia animasi. Hai TV3, selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun kepada TV3. Hai, saya Doraemon. Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-39 kepada TV3. Terima kasih TV3. Hai TV3. Selamat menyambut ulang tahun yang ke-39. Semoga terus menyampaikan berita informatif dan hiburan yang berkualiti kepada semua. Bertindak segera!